Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni, jom kita review balik cooperating yang saya pernah buat. Dan apa yang saya nampak dekat sini, kalau anda tengok betul-betul dekat sini, cooperating ni telah dibentuk pada tahun 2017 bulan 6. Okey. Jadi sambutan ni sangat baik dan apa yang kita boleh belajar kat sini, okey. Kalau awak tengok, perhatikan satu persatu, daripada awal-awal saya bagi tahu dah 2 tahun tak sarung baju Melayu, asyik berjubah je. Korang first time kan tengok saya menyarungkannya. Mengakulah ya, jangan marah. Okey, yang ni adalah satu sembang-sembang yang memang saya dah jadi dipanggil persuasion marketing. Maksud persuasion marketing ni, copywriting yang kita buat ni, kita dah memang kenal audien kita. Dan kita dah memang agak buat satu copywriting yang biasa. Kita ketemu dia macam kita sembang dengan kawan. Jadi bila kita sebut pasal copywriting sembang dengan kawan ni, kita meluahkan apa saja yang kita rasa senang dan mudah untuk kita nak rasa hati mereka dengan hati kita ni mudah. Dan dekat situ saya buat dua hala punya pembelajaran. Kalau anda tengok satu persatu, kan, saya kira korang first time kan. Okey, ni korang first time ni adalah satu perkara yang saya bawa. Bagaimana mereka rasa saya dan mereka semua ni dekat. Dan saya buat dua hala punya perjalanan lah. Dan kalau anda tengok tu dah 2 tahun tak sarung baju Melayu. So saya first trophy kan baju Melayu tu, tujuan ni untuk apa? Kan, saya nak bagi tahu saya ni memang orang yang jarang sangat pakai baju Melayu, tetapi selalu berjubah. Dan saya bagi tahu dengan mereka, kalau korang first time, mengakulah. So saya minta mereka dalam dua hala tu pun, kan, saya minta mereka bagi tahu yang mereka ni sedang berinteraksi dengan saya. Kemudian saya kata jangan marah. Kat situ. Jadi perenggan kedua tu, nampak tak saya tulis nama baju ini baju Melayu Champion. Bila sarungkan samping, orang rumah cakap pada saya, katanya, abang, samping tu perlu letak bawah lutut, atas lutut tu tanda nak tambah satu lagi. Jadi kat sini saya bawa lagi orang seterusnya, itu isteri saya. Kan, saya bawa orang seterusnya dalam storytelling ni. Bukan dua hala saja dia, tetapi dia ada cerita tentang siapa? Tentang isteri kita, ataupun anak kita, ataupun siapa-siapa saja yang berkaitan dengan kita. Kita panggil dia third party. Sambil senyum dan jeling matanya, sungguh ayu. Saya bagi tahu dekat situ apa dia? Rumah saya ada satu pesanan. Pesanan ni yang membuatkan orang trigger dengan kita kan. Dan satu lagi saya seronok sebab apa? Benda ni berkaitan dengan adat, ataupun berkaitan dengan cara pemakaian tersebut. Saya beritahu sekali. Dan sambil tu saya buatkan suasana antara saya dengan isteri ni sambil senyum dan jeling matanya, sungguh ayu. Jadi kalau anda tanya dengan saya, sungguh ayu ni matanya, jeling matanya, senyumnya. So sebenarnya saya nak bagi gambaran. Bila kita buat storytelling, kita cuba letakkan sesuatu gambaran yang memudahkan orang rasa bila dia baca, oh, dia pun tengok sama kan. Katanya sukalah tu. Dia pun cakap, dia cakap dengan saya, sukalah tu cakap pasal buat kawan kahwin dua ni kan. Okey, saya pun cakap izin Allah semuanya. Jadi perenggan kedua ni saya dah mula buat apa? Saya dah buat sebenarnya dalam bentuk dialog, tapi saya letakkan dia dalam satu cerita yang mudah difaham dan mudah elaborate lah. Okey, mudah dibuat kesimpulannya. Drama pagi ni, nampak? Kat bawah tu saya letakkan saya punya tanda. Saya tak letak tanda emoticon, tapi saya letak dalam bentuk penulisan. Kan. Sebenarnya setengah senyum lah. Drama pagi ni, nampak? Waktu nak sarung baju Izzy tadi, Izzy ni, saya sendiri khawatir nampak perut buncit ke. Saya tanya isteri saya, nampak? Saya gunakan nama third party juga. Katanya tak nampak, elok kemas katanya. Senyum lebarnya. Lelaki perut buncit ni sensitif tau. So saya bagi tahulah kisah pasal perut. Sebab saya nak buat target untuk bila saya masuk je dalam perenggan ketiga tu, saya dah target dah untuk siapa saya punya produk ni. Untuk siapa boleh beli produk baju Melayu ni. Jadi saya target pertama adalah lelaki perut buncit. Nampak kat situ. Lepas tu biasa bahagian leher, jika saya beli jubah, saya kena teliti betul-betul. Sebab bila saya sarung bahagian leher, kadang sendat. Nampak? Kadang-kadang bila orang nak beli sesuatu pun, saya, walaupun benda tu dalam bentuk ciri-ciri, dalam bentuk ciri-ciri, iaitu bahagian leher tengkuk ni, kan, bahagian leher kita. Sebab bila saya sarung bahagian leher kadang sendat, tapi baju Izzy ni betul-betul kemas. Di leher siap ada rongga udara lagi. Saya bagi tahu keadaan, suasana bila kita pakai tu, apa kesan daripada situ.
Pada badan pula, mak, saya cerita dia. Pada leher dia, pada badan dia. Saya pointkan satu persatu. Baju Melayu ni first in Malaysia jenis Smart Fit. Saya bagi tahu dengan ciri-ciri produk tersebut. Kenapa produk tersebut ada ciri-ciri Smart Fit? Dia kena masukkan dengan elemen, ciri-ciri tu masukkan elemen apa yang orang nak rasa, ataupun bahagian leher dia, badan dia. Korang sendiri lihatlah pada gambar. Okey, sekejap lagi saya tunjuk gambar dia. Kemas nampaknya kain sejuk yang amat. Nampak tu? Saya bagi tahu lagi. Kain dia sejuk, ciri-cirinya ni, tapi dalam bentuk cerita. Iron senang, nampak? Dalam sejuk dia ada iron. So iron ni adalah user experience. Kalau anda tanya dengan saya bahagian leher, bahagian badan, bahagian iron senang, nampak perkataan senang diulang sampai 2 kali tu. Senang-senang sangat. Nampak tu? Okey. Walaupun senang iron, tetap isteriku siapkan. Bertuah dapat bidadariku ini. Okay, saya pun cerita, puji dekat dalam cerita tu, dalam orang yang terpati dengan saya. Bila nak duduk, tak rasa susah nak bergerak bagai. Cawat dia pun selesa tau. Senyuman saya memang manis dah. Tambah pula warna baju memikat kalbu. Saya relate dengan dia punya keadaan bila kita pakai apa terjadi. Saya relate kan. Sahabat semua ada suami kan. Mak, saya buat target mak. Semua ada suami, semua ada anak lelaki. Eloklah dapat selai daripada Cik Puan Afifah ni. Cara nak dapatkan baju Melayu Champion ni, pergi ke Instagram atau Facebook, cari hashtag yang ada kat situ. Easy tu apa tu Aizan? Saya pun bagi tahu kisah ni. Sahabat yang baik hati. Easy tu maksud Elzada. Kemudian besar mereka akan tinggalkan nombor telefon. Nak dapatkan ni semua lambat tinggal. Okay. So kat sini, kalau anda tanya dengan saya, copywriting yang saya buat ini adalah satu gerak kerja copywriting yang berbentuk apa? Berbentuk bagaimana anda nak nampakkan anda ni memang betul-betul storyteller yang memudahkan orang lain dekat dengan anda. Itu nombor 1. Nombor 2 adalah memudahkan orang lain untuk kenal siapa third party kita. Saya gunakan isteri saya. So dalam penggunaan isteri saya tersebut, kita ada lawak-lawak sikit kan. Kita ada buat masukkan unsur humor kat situ, lawak-lawak sikit. Kemudian saya bawa benda tu dalam keadaan yang orang tahu benda tu. Kalau bab samping ni kat mana dia punya adat tu. Gitu. Nampak kat situ. Lepas tu saya bagi tahu kan, keadaan target market, perut buncit, bahagian leher dia, bahagian kain dia. Nampak tak? Lepas tu bahagian dia punya gerak kerja dekat bahagian apa jenis produk tersebut kan. Tapi dekat sini saya tak bagi tahu. Okey, saya dalam bentuk point, saya bagi tahu dalam bentuk cerita, memudahkan dia rasa. Jadi sambil tu juga saya bagi tahu kesan daripada apabila dia pakai, daripada semasa dia pakai tu, apa terjadi selepas dia pakai tu. Maksud selepas masa dia pakai ni lebih banyak saya kupas. Kalau duduk apa terasa. Jadi kat sini anda nampak sedikit sebanyak lah perjalanan storytelling yang mengupaskan cara bagaimana anda nak relatekan orang lain. Dah lah bawa orang lain, lepas tu bawa isteri pula dalam ni. Lepas tu ada pula dalam dia ada kesan humor. Ada pula kesan ciri-ciri yang dilengkapi dengan dengan target market produk kita ada. Lepas tu apa kesan daripada penjenamaan tersebut, apa kesan hashtag. So kat situ semua ada. Dan kemudian saya masukkan gambar saya. Nampak tu? Maaf lah kalau gambar sini handsome sikit daripada anda kan. Saya masukkan gambar saya. Dan ramailah orang komen dekat sini. Saya sokong lah apalah. Wow, makin awet muda lah semua kan. So kat sinilah kita nak bagi tahu, bila kita buat sesuatu copywriting, kita nak jelaskan apa yang kita sampaikan ini padat, kemas dan membuatkan orang rasa senang faham. Itu paling penting. Bila nak buat sesuatu perkara, pastikan ada contoh-contoh ataupun satu peribahasa ataupun satu benda yang biasa-biasa kita sembang dengan orang lain dan kita bawa orang lain bersama-sama dalam cerita kita. Jadi insya-Allah jumpa lagi dengan waktu lain hari dalam sesi cek copywriting bersama Tuan Izan. Moga anda belajar sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.